seterusnya kalau kita lihat di media, begitu banyak sebenarnya kes-kes ataupun isu-isu berkaitan dengan pemerdagangan orang ini dilaporkan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menyantuni mangsa-mangsa ini, ada satu kaedahnya, iaitu yang disebut sebagai pendekatan berpaksikan mangsa atau victim-centered approach. Jadi hari ini untuk bicara lebih lanjut mengenai kaedah ini, saya bersama dengan tetamu Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat, Puan Ajanis Anak Bayi. Selamat pagi, Puan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Okey, kalau kita bercakap mengenai isu pemerdagangan orang ini, kita faham bahawa isu ini begitu hebat kita tangani bersama dengan KDN khususnya dan juga MAPO. Jadi untuk bahagian Kementerian Wanita sendiri, apa di antara peranan yang dimainkan? Ya, terima kasih. Apa yang Syafiqah sebut tadi memang tepat sekali bahawa isu jenayah pemerdagangan orang ni di Malaysia kita tangani secara bersepadu. Dan dalam konteks ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KPWKM merupakan pengerusi kepada Jawatan Kuasa Penjagaan dan Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang, dan selaras dengan pindaan Akta Atipsom pada tahun 2022 di mana peranan KPWKM ini telah diperluaskan. So antaranya memantau pengurusan pentadbiran dan kawalan ke atas orang yang diperdagangkan, tempat perlindungan itu sendiri, termasuk pegawai pelindung yang dilantik mengikut Akta Atipsom ni tadi. Dan justru itu KPWKM menyediakan tempat perlindungan dan juga keperluan asas. KPWKM juga menyediakan bantuan dan sokongan kepada mangsa dan of course sesuai dengan itu menyediakan dasar dan juga SOP untuk kita menguruskan rumah perlindungan ini. Dan untuk makluman semua juga, setakat ni kita ada 8 buah rumah perlindungan yang khusus untuk mangsa pemerdagangan orang, di mana kita ada 5 buah untuk wanita yang disediakan oleh Jabatan Pembangunan Wanita antara agensi di bawah KPWKM, manakala sebuah untuk lelaki dan 2 buah untuk kanak-kanak di bawah JKM. Dan pada masa yang sama juga kita ada 2 buah rumah perlindungan yang dikendalikan oleh pihak NGO yang memang khusus juga untuk mangsa pemerdagangan orang. Ya, Puan, bila kita bercakap mengenai mangsa pemerdagangan orang ini, siapa yang dikategorikan sebagai mangsa ini yang ditempatkan dalam rumah perlindungan tersebut? Okey, ya, mengikut tafsiran dalam Akta Atipsom, orang yang diperdagangkan artinya adalah mana-mana orang yang menjadi mangsa atau objek pemerdagangan orang. Dan mereka ni terdiri daripada wanita, lelaki dan juga kanak-kanak yang telah dieksploitasi secara seksual, perhambaan ataupun buruh paksa, dan juga apa-apa aktiviti yang menyerupai perhambaan, pengabdian, dan termasuk juga pemindahan organ manusia secara tidak sah lah. Dan sehubungan itu dalam akta ini, bagi mereka yang telah dieksploitasi, maka mereka akan yang diselamatkan akan ditempatkan di rumah perlindungan yang saya sebut awal tadilah, dengan perintah perlindungan interim selama 21 hari, di mana ketika tempoh tu mereka akan disiasat. Dan sekiranya mereka telah dikenal pasti sebagai mangsa, memang mangsa mengikut Akta Atipsom, maka mahkamah akan mengeluarkan perintah perlindungan untuk tempoh 3 bulan, dan ianya boleh dibatalkan ataupun dilanjutkanlah mengikut sesebuah kes tersebutlah. Dan kalau saya boleh ringkaskan, pemerdagangan orang ni adalah apa jua perbuatan untuk mendapatkan perkhidmatan dengan paksaan, tipu daya dan menyalahguna kuasa dan peruntukan undang-undang bagi tujuan eksploitasi. Okey. Jadi ini merupakan kaedah untuk kita menyantuni mangsa-mangsa. Jadi untuk kita memahami mereka ini, mangsa-mangsa ini, apa kaedah ataupun cara yang digunakan? Ya, itu satu soalan yang bagus, sebab sebelum kita boleh menyediakan, membantu dengan baiknya, of course we have to mengenal pasti siapa kita punya clients. Dan dalam konteks ini, mangsa pemerdagangan orang ni adalah orang yang terdiri daripada mereka yang telah dieksploitasi secara fizikal dan juga psikologi. Kalau dalam konteks fizikal ni, kalau luka tu kita boleh nampak, kita rawat dan mungkin akan tinggal parutnya lah. Tetapi yang agak sukar dan kurang difahami
memahami adalah dari sudut psikologi. Dan biasanya kita mudah melabelkan mangsa tak memberi kerjasama. Tapi sedangkan itu mungkin adalah impak daripada akibat mereka yang telah bertahun-tahun. Ya, mungkin mereka trauma. Trauma, ya, satu perkara yang memang tak asing lagi lah. Dan mereka merasa takut dan sukar untuk memberi kerjasama sebab dalam keadaan mereka yang dieksploitasi itu mungkin dengan keadaan mereka yang vulnerable, yang rentan, mereka ditakut-takutkan. Betul. Ditakutkan kalau kamu keluar nanti ditangkap oleh polis, oleh immigration contohnya. Dan kita sering melihat juga ada mangsa yang bertahun-tahun tak dibayar gaji tapi tetap tidak melarikan diri, ya. Sebab dia ada ikatan ekonomi di situ. Gaji tak dibayar, so majikan kata, oh kalau you lari nanti gaji masih dengan saya. So itulah kadang kita nampak seseorang pekerja, contoh pembantu rumah, dia bebas keluar masuk, dia mungkin buang sampah, pergi kedai runcit tapi dia tak melarikan diri. Sebab dia tahu dia ada keadaan yang rentan pada diri dia sendiri. Dan seterusnya ada mangsa yang tidak menyedari bahawa hak dia sebagai pekerja. Dan mengikut apa yang pernah kita kendali, yang kes-kes yang dirujuk di rumah perlindungan, ada yang tidak dibayar gaji bertahun-tahun, dan dia tak tahu hak dia sebagai pekerja, di mana gaji sepatutnya kita dibayar selewat-lewatnya 7 hari selepas sebulan kita mendapat gaji, kan, kalau ikut Akta Kerja 1955. Tapi ini sampai bertahun-tahun pun dia. Ni mangsa tu orang lokal ke ataupun dia sama juga, tapi kebanyakannya adalah foreigners lah, orang asing. Sebab dia yang vulnerable dari segi keberadaan dia di Malaysia, contohnya dia tak ada permit yang sah, dia tak ada dokumen yang sah. Tetapi dalam konteks Akta Atip-SOM ni, mangsa ni sebenarnya dia ada kekebalan dari segi pendakwaan jenayah, contohnya di bawah section Akta Immigration, di bawah Seksyen 25 mereka ada kekebalan. Dan mangsa juga biasanya tidak ada yang yang mengalami Stockholm Syndrome to the extent mereka keliru dengan especially yang ada intimate relationship dengan pemangsa. Dia rasa keliru dengan perasaan cinta, sayang. So coping mechanism dia kata, oh, orang ni adalah yang terbaik bagi saya. Cinta itu buta. Itu yang sukar untuk kita memutuskan rantaian antara mangsa dengan pemangsa tadi. So di situ mengambil masa yang lama lah. So selain daripada itu, mangsa ni biasanya akan mengalami traumatic stress disorder yang tadi yang sebutkan trauma, ya. So itulah so dalam konteks Atip-SOM ni juga, ya, kerelaan mangsa tu tidak boleh diambil kira dalam Seksyen 16 Akta Atip-SOM. Kalau dia kata, oh, sebab saya sayang kat dia, saya rela untuk bekerja ni, dia tak salah pun, itu tidak bermakna kes tu boleh digugurkan begitu saja. Ya, dalam Seksyen 16. Dan bagi seseorang pekerja seksual juga, pekerjaan masa lampau dia yang sebagai contohnya pekerja seks tu tidak relevan lah dalam kes ini, dalam Seksyen 17, ya. Dia tidak, yang lampau tu dia tidak relevan. So maknanya dia ada peruntukan yang memihak kepada mangsa sekiranya dia memang dikenal pasti sebagai mangsa lah. So dalam hal ini sangat pentinglah bagi kita yang menguruskan mangsa untuk mengendalikan mangsa itu, memahami keadaan mangsa sebenarnya. So kita jangan mudah diskriminasi dan menghakimilah mangsa tak bagi kerjasama dan sebagainya. Ya, dalam masa yang kita ada ni, Puan, kita nak menyentuh sedikit mengenai pendekatan berpaksikan mangsa. Bagaimana sebenarnya perkhidmatan ini dijalankan? Okey, perkhidmatan ini sebenarnya adalah suatu macam mana pergerakan percakapan yang macam mana saya nak sebut dia, yang aktif antara mangsa dengan yang mengendalikan tadi, kena memahami. Dan yang paling penting kita kena mengetahui bahawa mengambil kira akan keselamatan mangsa. Apa juga keputusan yang kita buat hendaklah atas konsen mangsa lah, seidealnya lah. Tapi mengambil kira
kepentingan keselamatan dia. Ya, kena mangsa dengan kita kena sentiasa aktif berbincang dan kita kena tanpa menjadi pendengar yang baik dan kita kena fokus kepada keselamatan dia. Itu antara ciri-ciri yang pentinglah. Ya pun sekiranya ada mereka yang ingin melaporkan mengenai jenayah perdagangan orang ini, bagaimana dan juga di mana, Puan? Okey, untuk itu kita boleh menghubungi pihak NS Mapo. Mapo punya talian khusus untuk itu, dan juga di kementerian kita ada talian kasih untuk dihubungi. Okey. Jadi kepada anda mungkin mengenali sesiapa yang termasuk sebagai mangsa pemerdagangan orang ini, bolehlah menghubungi talian yang disebut oleh Puan sebentar tadi. Terima kasih Puan Ajanis Anabai, Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kerana sudi memperincikan bersama dengan kami kepentingan pendekatan berpaksikan mangsa. Terima kasih Puan. Sama-sama.